Jika 3 kuasa M tambah 1 sama dengan 5 kuasa N tolak 1 sama dengan 15 kuasa K, tunjukkan bahawa K darab dengan M tambah N sama dengan M tambah 1 darab N tolak 1. Baiklah, maksud dia daripada yang atas ni kita kena convert kepada bentuk yang bawah ni. So nanti barulah kita boleh kata tertunjuk ataupun terbukti yang macam tu kan. Nak buat macam mana ni? Okey, memandangkan bentuk dia ni dah sama macam bentuk A sama dengan B sama dengan C. Betul tak? Sekarang ni cikgu akan wujudkan satu pembeli ubah supaya dia jadi macam ni. A sama dengan B sama dengan C sama dengan X. Cikgu nak gunakan pembeli ubah X lah. Pembeli ubah apa pun tak kisah, yang penting bukan M, bukan N, bukan K. Sebab kat sini diorang dah pakai huruf-huruf tu. Kena ambil huruf-huruf yang lain. Jadi bila cikgu buat macam ni sama dengan N, tak salah lah kalau cikgu tulis 3 kuasa M tambah 1 sama dengan X. Okay, lepas tu 5 kuasa N tolak 1, yang ni kan, okay, sama dengan X. Dan 15 kuasa K sama dengan X. Nampak tak? Disebabkan pembeli ubah yang cikgu wujudkan tadi tu. Okey, dekat sini apa yang cikgu nak buat? 3 kuasa M tambah 1 kan? Okey, kuasa ni cikgu nak pindahkan ke sana. Okay, makna kata cikgu nak biarkan 3 ni duduk sorang-sorang, biarkan dia single. Okey, jadi dekat sini cikgu nak beritahu selama ni bila kita buat matematik kan, kalau kita jumpa P kuasa 3 sama dengan, katalah cikgu buat 27. Kita buat apa? Kita nak P saja kan. So kita kata 3 ni pindah cikgu. So bila pindah, kuasa 3 bila pindah dia jadi punca kuasa 3. Betul tak? Okey, betul lah. Makna kata bila pindah tu memang akan jadi punca kuasa 3. Tapi sebenarnya kalau ikut betul-betul, kita bukan pindah sebenarnya. Sebenarnya kita menghapuskan kuasa 3 yang ada pada P ni. Hapuskan macam mana? Okey, awak tengok Saya tulis balik. P kuasa 3 sama dengan 27. Macam mana cikgu nak hapuskan kuasa 3 yang ada pada P ni? Cikgu kena darabkan dengan kuasa 1/3. Nampak tak? Jadi 3 dengan 3 ni boleh potong. So yang tinggal P kuasa 1 ataupun P je lah. Okey, cuma bila cikgu nak darabkan dengan kuasa 1/3 tu, nak hapuskan dia tu, yang belah sini pun akan ikut sama. Kita kena kuasakan dengan 1/3. Nampak tak? Okey, mana kata dia kata macam ni lah. P sama dengan 27 kuasa 1/3. 27 kuasa 1/3 ni, okey, dia berasal daripada hukum yang ni. A kuasa M per N. So dia akan sama juga dengan A kuasa M punca kuasa N. Boleh dapat gambaran tak? Boleh dapat gambaran tak? Sebab itulah awak akan cakap punca kuasa 3 27. Nampak tak? Dia akan jadi 27 kuasa 1 punca kuasa 3. Cuma kuasa 1 kita tak tulis. Itu je. Hakikat dia hakikatnya hukum yang ni lah. Boleh nampak Okey, so dekat sini cikgu tak nak sebut pindah tau. Tak nak sebut pindah. Cikgu nak hapuskan kuasa M tambah 1 ni. Jadi nak hapuskan kuasa M tambah 1 ni macam mana? Cikgu kena darabkan dengan 1/M tambah 1. Betul tak? Cikgu kena kuasakan dengan 1/M tambah 1. So sini dengan sini boleh potong. Betul tak? Yang tinggal 3 kuasa 1 ataupun 3 lah. Okey, cuma jangan lupa yang X ni pun kita kena kuasakan dengan 1/M tambah 1. So dia akan jadi terwujudlah 1/M tambah 1 tu dekat X ni. Betul tak? Tulis balik dia akan jadi 3 sama dengan X kuasa 1/M tambah 1. Okey, boleh follow okey. Okey, sekarang 3 dah single. Okey, cikgu beralih pula kepada yang 5 kuasa N tolak 1 sama dengan X. Sama juga, cikgu nak 5 ni single. Macam mana nak hapuskan kuasa N tolak 1 ni? Cikgu akan kuasakan dengan 1/N tolak 1. Betul tak? Okey, N tolak 1 darabkan dengan 1/N tolak 1. Boleh potong. Yang tinggal 5 kuasa 1 ataupun 5 je lah. Cuma X ni pun kita akan ikut kuasakan dengan 1/N
N tolak 1. Betul tak? Dia akan terwujud lah secara automatik. So, X kuasa 1 per N tolak 1. Okey. Cikgu beralih pula kepada yang 15 kuasa K. Cikgu nak hapuskan K ni. So, cikgu nak buat apa? Cikgu kena kuasakan dengan 1 per K. So, K darab dengan 1 per K. K dengan K boleh potong. Yang tinggal 15. Sama dengan X ni pula, kita kena kuasakan juga dengan 1 per K. So, terwujudlah X kuasa 1 per K. Boleh? Okey. Lepas tu apa nak buat? Okey, awak tengok 15 sebenarnya adalah hasil darab antara 5 dengan 3. Betul tak? 15 adalah hasil darab 5 dengan 3. 5 darab 3 kan 15. Betul tak? Okey. 15 kita ni apa dia? 15 kita adalah sama dengan X kuasa 1 per K. Tulis je. X kuasa 1 per K. Sama dengan 5. 5 kita apa? 5 kita yang ni. Iaitu X kuasa 1 per N tolak 1. X kuasa 1 per N tolak 1. Okey. Darab 3. Okey. Darab 3. 3 kita mana? 3 kita yang ni. Iaitu X per 1 per M tambah 1. X kuasa 1 per M tambah 1. Okey. Dekat sini, apa nak buat? Okey, sini X, sini pun X. Operasi dia darab. Asas dah sama kan? Operasi darab. Apa berlaku pada kuasa? Kita tambahkan. Kita tambahkan. Okey, awak tengok X kuasa 1 per K sama dengan X kuasa 1 per N tolak 1 tambah 1 per M tambah 1. Boleh follow ke setakat ni? Mudah-mudahan boleh Okey, sekarang ni awak tengok ni macam kita dah belajar sebelum ni. Kalau A kuasa B sama dengan A kuasa C. So A dengan A ni dah boleh potong. So yang tinggal B sama dengan C. Samalah juga benda kat sini. X dengan X dah boleh potong dah. So yang tinggal kuasa-kuasa dia orang. Tulis je. 1 per K sama dengan 1 per N tolak 1 tambah dengan 1 per M tambah 1. Okey, dekat sini, ingat tau, kita macam mana pun kita mesti nak tunjukkan kepada bentuk yang dia cakap ni. Barulah kita boleh katakan tertunjuk, terbukti yang macam tu kan. Okey, biasanya dekat sini apa kita buat? Ada orang dia akan samakan pembawah apa semua tu kan. Macam cikgu tak suka samakan pembawah. Cikgu seboleh-bolehnya nak hapuskan pembawah ni. Maknanya kata cikgu tak nak ada penyebut. Jadi nak hapuskan penyebut ni macam mana? Semua ni cikgu akan darabkan dengan penyebut-penyebut dia. Maknanya kata semua ni akan darab dengan K, darab dengan N tolak 1, darab dengan, alamak ni dah kacau sekejap cikgu potong sikit takut kamu keliru. Okey, darab dengan M tambah 1. Nampak tak? K yang ni lah, K N tolak 1 yang ni, M tambah 1. Nampak? Semua ni cikgu darabkan. Okey, jadi 1 per K darabkan dengan benda ni semua, yang tinggal adalah N tolak 1 darab dengan M tambah 1. Ya, betul. Okey, sebab K dengan K dah boleh potong. Okey, tinggal lain-lain lah. Okey, sama dengan 1 per N tolak 1 darab dengan benda-benda ni, yang tinggal adalah K darab dengan M tambah 1. Sebab apa? N tolak 1 boleh potong dengan N tolak 1 yang ni. So yang tinggal K dengan M tambah 1. Nampak? Okey, tambah 1 per M tambah 1 darab dengan benda-benda ni. So yang tinggal adalah K darab dengan N tolak 1. Boleh? Setakat ni boleh Okey, kejap cikgu nak padam yang bawah ni. Seterusnya, awak tengok dekat sebutan ni kita ada K, dekat sebutan ni pun kita ada K. So apa yang cikgu buat adalah cikgu akan faktorkan K ni. Sebab apa? Ingat tau, motif kita adalah kita kena ungkapkan ke dalam bentuk yang dia cakap ni. Okey, ini motif kita sekarang. Okey. So bila cikgu faktorkan yang K tu, cikgu faktorkan K, cikgu keluarkan K. Okey, yang tinggal untuk sebutan yang ni adalah M tambah 1. Sebab K dah keluar kan. Okey, untuk sebutan ni pula yang tinggal adalah N tolak 1. Betul tak? Okey, yang belah sini tulis je lah balik.
Jangan kembangkan Jangan kembangkan. Kenapa jangan kembangkan? Sebab bahagian sini dah sama dah dengan bahagian sini. Nampak tak? M tambah 1, N tolak 1. M tambah 1, N tolak 1, N tolak 1. Cuma nanti kita ubahlah kedudukan tu kan, nak bagi seragam tu je. Jangan kembangkan. M tambah 1. Okey, yang dalam kurungan ni kita boleh selesaikan. So dia akan jadi K darab dengan 1 tolak 1 terhapus. So M tambah N lah. M tambah N. Yang sini N tolak 1, M tambah 1. Okey, awak tengok yang belah sini pula K darab dengan M tambah N. Dah sama dah. Nampak? K darab M tambah N. So sekarang ni kita dah betul lah. Cuma kita nak seragamkan dengan bentuk yang diminta kat sini. So cikgu betul dia balik semula. Yang betul-betul dia akan jadi K darab dengan M tambah N sama dengan M tambah 1 darab dengan N tolak 1. So kita boleh katakan tertunjuk. Okey, nampak tak? K darab M tambah N. Okey. K darab M tambah N. M tambah 1, N tolak 1. M tambah 1, N tolak 1. Okey, siap. Betul lah mana kata apa yang kita buat ni.